Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih dan tahniah pada semua pelajar baru ILJTM, khususnya bagi yang memilih bidang teknologi plastik sebagai pilihan laluan kerjaya masing-masing, kerana dalam bidang kemahiran ini telah dibuktikan mampu memberi peluang kerjaya yang luas di masa hadapan. Semoga pelajar-pelajar semua sihat, ceria dan bersedia untuk mengikuti kuliah kita pada hari ini. Suka diperingatkan di sini pada diri saya dan pada semua pelajar, tahun 2020 adalah merupakan suatu era baru khusus dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan secara formal ataupun online telah menjadi satu kaedah baru yang utama yang dipraktikkan secara meluas dalam alam pendidikan masa kini, sama ada di peringkat rendah, menengah, pra-universiti, IPTA, IPTS, institusi-institusi kemahiran yang ada dan sebagainya. Jadi saya berharap agar semua pelajar bersedia dengan hala juju pendidikan era baru ini. Tidak lupa juga diperingatkan bahawa kita masih dibelenggu dengan penularan pandemik COVID-19. Jadi amalan dan pematuhan pada SOP dan nombor-nombor baru dalam pengawalan penyakit yang disarankan oleh KKM adalah merupakan satu-satunya vaksin terbaik ketika ini bagi memutuskan rangkaian penularan COVID-19 dan menghapuskan sama sekali pandemik COVID-19 ini di negara kita dan juga dunia secara amnya. Jadi untuk sesi pengenalan, sesi kuliah kita yang pertama pada hari ini, saya akan pergi kepada pengenalan berkaitan dengan kursus, dan juga saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan introduction ataupun pengenalan kepada teknologi plastik, kursus yang terdapat dalam apa-apa elemen ataupun apa-apa bahagian yang terdapat di dalam kursus ini, merangkumi beberapa perkara yang penting lah. Okey, para pelajar yang mengikuti kursus teknologi plastik di ILP ataupun di semua ILJTM biasanya akan mengikuti kursus ini selama 4 semester. Itu semester 1, semester 2, semester 3 dan 4. Tempoh masa yang diperlukan untuk melengkapkan kursus ini di ILJTM adalah selama 4 semester untuk kursus di dalam bengkel ataupun di tempat belajar di ILP dan sebagainya, dan 3 bulan lagi di institut ataupun di premis industri. Anda sebagai pelajar baru di ILP di seluruh Malaysia, ILJTM, bagi semester pertama para pelajar akan mengikuti 6 modul mata pelajaran, iaitu yang pertama adalah workshop practice dan safety, yang keduanya adalah material management, pengurusan material, yang ketiga fundamental of mold ataupun asas acuan, yang keempat adalah technical drawing ataupun lukisan kejuruteraan, yang kelima adalah mold installation ataupun pemasangan acuan, dan yang keenam adalah fundamental of injection molding ataupun asas pengacuanan suntikan. Okey, bagi kuliah kita pada hari ini, saya akan lebih tekankan kepada modul ataupun pada tajuk fundamental of injection molding ataupun asas pengacuanan suntikan, di mana ke-6 modul tersebut ada saya paparkan di dalam slide, yang anda boleh lihat di sini. Yang pertama adalah workshop, yang kedua material management, 3 fundamental of mold, 4 technical drawing, 5 mold installation, dan juga yang kita akan sentuh pada hari ini adalah berkaitan dengan fundamental of injection molding.
Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut pada bidang ataupun tajuk modul yang saya nyatakan tadi, iaitu Fundamental of Injection Molding. Okay, terlebih dahulu kerana saya ingin menerangkan sedikit kaitan dengan perkara-perkara penting sebelum kita mempelajari berkaitan dengan modul tersebut lah. Okay, yang pertama, dalam proses untuk menghasilkan produk plastik, okay, dalam apa juga proses ataupun kaedah penghasilan barang plastik, ia melibatkan 5 faktor utama sebenarnya. Melibatkan 5 faktor utama yang akan menentukan suatu kejayaan dalam proses pengecuanan. Okay. 5 faktor utama tersebut seperti mana yang anda boleh lihat di dalam slide. Okay. Yang pertama terdiri daripada mesin. Okay. Yang pertama adalah mesin. Okay. Di mana mesin yang dimasukkan adalah mesin yang berkaitan dengan pemprosesan bahan plastik untuk menghasilkan produk. Okay, yang kedua adalah material, iaitu bahan yang kita gunakan untuk sebagai bahan mentah untuk menghasilkan produk plastik. Yang ketiga adalah mold ataupun acuan. Okay, apa-apa bentuk produk yang kita hasilkan adalah akan terbentuk seperti mana acuan yang kita gunakan. Okay. Kerosakan pada acuan yang ataupun atas sebab-sebab tertentu, mungkin penyelenggaraan yang tidak baik dan sebagainya, yang boleh merosakkan permukaan acuan. Ini akan menyebabkan produk yang kita hasilkan akan menjadi satu produk yang tidak mempunyai kualiti yang tinggi lah. Okay. Okay, dan yang seterusnya adalah metod ataupun kaedah. Okay, kaedah ni macam saya katakan tadi, pelbagai kaedah untuk menghasilkan produk plastik. Begitu setiap satu kaedah untuk hasilkan produk plastik, terdapat lagi tata cara ataupun SOP yang kita gunakan untuk menjalankan setiap proses atau menjalankan setiap stage ataupun peringkat proses pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah manpower dan management. Ini juga memainkan peranan yang penting dalam penghasilan produk plastik, mana untuk memastikan penghasilan produk plastik tersebut menemui satu titik kejayaan yang kita kehendaki lah. Okay. Kelima faktor tadi saya namakan sebagai 5M. Jadi para pelajar semua perlu memahami dan juga perlu mengingati apa yang saya sebutkan kat sini, sebabkan nanti kuliah-kuliah yang akan datang, setiap satu elemen yang menyumbang kepada kejayaan satu industri tersebut, industri molding terutamanya, adalah kita akan sentuh satu persatu. Okay, berbalik kepada kejayaan tadi, terdapat 5 faktor tadi yang menyebabkan suatu industri pengecuanan itu berjaya. Dan sebagai ukuran kepada kejayaan suatu industri pengecuanan plastik itu sendiri adalah 3 perkara yang disimpulkan sebagai target ataupun matlamat suatu industri, mana sekiranya ketiga-tiganya dicapai oleh suatu syarikat atau satu industri pengeluaran, okay, ini boleh kita katakan sebagai industri itu telah berjaya. Okay, apakah 3 perkara penting ataupun 3 target utama yang disasarkan terutama kali di industri untuk memastikan kejayaan ataupun kesinambungan operasi syarikat tersebut? Okay. Macam saya katakan ni, terdapat 3 faktor ataupun 3 target ataupun matlamat yang kita perlu sebagai kayu pengukur kepada kejayaan industri. Okay. Yang pertamanya dari segi masa, okay, penggunaan masa. Okay. Penggunaan masa ini melibatkan kitaran proses keseluruhan, okay, satu proses pengecuanan. Okay. Walaupun kita boleh hasilkan produk yang berkualiti, tetapi sekiranya kita menggunakan tempoh masa yang terlalu panjang, ini akan mengibatkan kerugian pada
suatu industri atau suatu operasi pengeluaran tersebut. Yang kedua adalah dari segi kualiti. Kualiti ini amat penting bagi suatu industri, kerana ini akan memberi impact positif pada industri, memberi tanggapan yang baik daripada pengguna kepada industri tersebut. Jadi untuk menghasilkan kualiti yang terbaik tadi, dalam masa yang terbaik, jadi pengetahuan para pelajar terhadap 5 elemen tadi amatlah penting. Dan yang seterusnya, target ataupun matlamat yang seterusnya sebagai pengukur tadi adalah cost dan benefit. Di mana cost benefit ni adalah unjuran kepada masa dan juga kualiti produk yang kita hasilkan sepanjang proses. Di mana sekiranya kita menggunakan tempoh masa yang panjang untuk menghasilkan suatu kualiti produk, kos akan meningkat dan benefit akan kekurangan. Begitunya sekiranya kita menggunakan tempoh masa yang pendek untuk mengejar keuntungan, untuk menghasilkan produk yang banyak, tetapi dari segi kualiti berkurangan, itu juga akan menyebabkan berlakunya pengurangan pada kos dan benefit. Jadi secara tak langsungnya untuk menghasilkan ketiga-tiga ni yang baik, kualiti produk yang baik dihasilkan dalam tempoh masa yang baik, tempoh masa yang singkat, ini akan menjana kos yang rendah dan keuntungan yang tinggi. Ini boleh dihasilkan seperti mana yang saya katakan tadi adalah disebabkan oleh pengetahuan para pekerja ataupun staf yang ditugaskan untuk menjalankan operasi dalam syarikat tersebut. Berbalik kita pada proses penghasilan produk plastik, di mana yang saya katakan terdapat banyak kaedah untuk menghasilkan produk plastik, dan setiap kaedah tersebut adalah berbeza dari segi teknik, dari segi mesin, dari segi kaedah yang tertentulah. Kat sini saya akan cuba ulas ataupun saya akan cuba uraikan sedikit berkaitan dengan kaedah-kaedah penghasilan produk plastik secara ringkas, kerana untuk setiap bahagian ni sebenarnya ada modul-modul yang telah kita khaskan untuk setiap bahagian ni. Jadi para pelajar akan mengikuti dengan lebih detail ataupun lebih lanjut apabila sampai pada masa yang kita tetapkan. Kat sini kalau kita tengok kat sini terdapat 7 proses ataupun 7 kaedah penghasilan produk plastik. Di mana produk plastik ni kalau semua pelajar fahami ataupun alert ataupun baker, sekiranya kita dalam kehidupan kita seharian kita tak lepas lari daripada menggunakan produk plastik. Dan sekarang produk plastik telah mula mengambil alih beberapa tugasan-tugasan lain bagi material-material yang biasa kita gunakan, contohnya material logam dan sebagainya. Dan produk-produk plastik ini boleh mengganti produk-produk yang dibuat daripada logam, dan di mana kualiti dan standard kekuatannya hampir setara. Jadi dengan kos bahan plastik yang rendah dengan kekuatan yang tinggi, suatu syarikat itu boleh hasilkan benefit atau keuntungan yang tinggi. Jadi ke-7 jenis proses kaedah pemprosesan plastik itu saya akan sentuh serba sedikit. Dan tajuk utama dalam slide ataupun dalam kuliah kita pada hari ini adalah berkaitan macam yang saya katakan tadi adalah fundamental of injection molding, iaitu asas perancangan suntikan.
Jadi untuk kaedah penghasilan produk plastik menggunakan kaedah pengacuanan suntikan ataupun injection molding, ini saya akan terangkan lebih mendalam berbanding dengan proses-proses yang lain lah. Sebab ini adalah merupakan core ataupun merupakan teras dalam proses penghasilan plastik, di mana dalam proses injection lebih kurang 70-80% produk yang dihasilkan di pasaran adalah melalui proses injection molding. Okey, kita pergi satu persatu proses yang saya katakan tadi. Okey, yang pertama kita namakan sebagai proses extrusion. Mana proses extrusion ni adalah dalam kata lain adalah penyempritan, di mana hasil material yang dipanaskan dikeluarkan secara berterusan. Okay. Dan produk yang dihasilkan melalui proses extrusion ni adalah beberapa produk yang berbentuk panjang dan mempunyai ruang udara di bahagian dalamnya. Iaitu yang pertama, untuk utamanya adalah seperti pipe air, pipe polyethylene, okay, pipe PVC, begitu juga dengan tube, straw dan sebagainya. Satu lagi yang melibatkan extrusion, okay, adalah satu produk yang membentuk profil yang panjang. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah blow molding. Blow molding juga dikelaskan sebagai extrusion blow molding. Okay, pengacuanan tiupan. Okay, di mana untuk proses atau untuk kaedah penghasilan produk plastik menggunakan kaedah blow molding ni akan menghasilkan produk-produk yang berupa botol, yang berupa satu produk yang mempunyai ruang udara di bahagian dalam, dan kita boleh bentuk mengikut saiz dan bentuk yang tertentu, tetapi semua itu bergantung kepada acuan yang kita gunakan, ataupun dalam proses extrusion, blow molding, blow filler dan sebagainya, acuan yang dimasukkan kita lebih familiar ataupun kita lebih biasa memanggilnya sebagai die. Okay, yang ketiga adalah blow film. Blow film ni ataupun proses peniup saput, di mana proses ini akan menghasilkan satu produk yang berupa beg plastik. Okay. Dan seterusnya adalah compression molding. Compression molding adalah satu proses biasanya untuk menghasilkan produk yang berbentuk lepir seperti pinggan, piring dan sebagainya lah. Dan untuk proses compression molding, kebiasaannya proses ini dipanggil sebagai proses thermoset. Okay. Jadi para pelajar tak perlu lagi rasa bimbang ataupun susah, sebab perkara ini semua kita akan ulas lebih lanjut di dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Okey, seterusnya adalah proses vacuum forming. Ini juga adalah satu proses penghasilan produk plastik berbentuk nipis, dan material yang kita gunakan material plastik dalam bentuk kepingan. Okay. Contoh produk yang dihasilkan adalah seperti tray makanan. Okay. Dan seterusnya yang keenam adalah rotational molding. Okay. Rotational molding salah satu lagi proses yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu produk yang berupa seperti bola, di mana di bahagian dalamnya mempunyai ruang udara. Okey, proses yang paling utama yang saya sebutkan tadi, okay, dalam kaedah-kaedah penghasilan produk plastik adalah proses injection molding ataupun pengacuanan suntikan, di mana dalam proses pengacuanan suntikan, okay, ini mesin yang kita akan lihat, okay, sekarang dan akan datang. Okay, di bahagian di belakang saya ini juga, okay, anda boleh lihat, para pelajar boleh lihat salah satu contoh mesin pengacuanan suntikan.
Jadi untuk mesin pengencanahan suntikan ni kita boleh bahagikan sebenarnya kepada dua jenis yang berbeza, iaitu yang pertama ada yang kita panggil sebagai injection molding termoplastik dan injection molding termoset. Perbezaan di antara kedua-dua proses ini secara umumnya disebabkan oleh penggunaan material plastik yang berbeza dari segi sifatnya. Material plastik yang pertama kita namakan sebagai material plastik jenis termoplastik, dan material yang kedua adalah material plastik jenis termoset. Dan kedua-dua jenis material ni sangat berbeza dari segi karakteristiknya ataupun karakternya. Selain daripada perbezaan dari segi nama material ataupun jenis material tersebut, kedua-dua proses ini berbeza dari segi pelarasan suhu pada bahagian barrel. Ini kat sini adalah bahagian barrel pada mesin injection molding. Di mana perbezaan tu adalah perbandingan yang kita tengok di mana pelarasan pada bahagian barrel dan juga pelarasan pada bahagian acuan di sini. Sini adalah tempat kita letakkan acuan, di mana untuk proses injection molding termoplastik, suhu pelarasan di bahagian barrel di sini adalah lebih tinggi, boleh mencapai sehingga 300 degree Celsius. Tetapi pada bahagian mold, pemanasan bahagian acuan hanya sekitar 60 hingga 80 darjah sahaja. Itu adalah untuk proses termoplastik. Bagi proses injection molding termoset, perbezaannya adalah sebaliknya dari segi pelarasan suhu yang tadi. Di mana pada bahagian mold atau bahagian acuan ni suhunya adalah lebih tinggi, mungkin mencapai 300 degree Celsius. Dan pada bahagian barrelnya pula adalah pelarasan suhunya adalah lebih rendah, mungkin sekitar 80-90 darjah macam tu saja. Ini adalah perbezaan yang kentara di antara kedua-dua jenis injection molding, sama ada termoplastik ataupun termoset. Bagi para pelajar sekalian, topik ataupun tajuk yang saya bentangkan di sini adalah berkaitan dengan salah satu elemen yang terdapat yang saya sebutkan tadi, di mana elemen ini adalah elemen yang menentukan kejayaan suatu industri. Di sini elemen yang terlibat adalah berkaitan dengan mesin. M yang pertama adalah mesin. Mana mesin yang kita fokuskan kat sini adalah mesin injection molding yang khusus kepada termoplastik. Kita tak bincang lanjut berkaitan dengan injection molding termoset. Injection molding yang berkaitan dengan termoset sebenarnya di dalam silibus yang lain. Jadi untuk silibus para pelajar sekarang yang mengambil kursus teknik operasi ini, kita cuma bincangkan berkaitan dengan injection molding termoplastik. Mana mungkin kita akan sebut sedikit lah berkaitan dengan injection molding termoset, tapi lebih kepada termoplastik. Beberapa perkara yang perlu tahu, yang para pelajar semua perlu tahu untuk mengenali suatu mesin ataupun kita namakan sebagai mesin spesifikasi. Untuk menentukan atau untuk menamakan satu mesin, para pelajar perlu mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, mungkin kita boleh kelaskan mesin kita kepada mengikut manufacturer ataupun pembuat mesin. Pembuat mesin pengacanan suntikan memang banyak di dalam industri ini, di dalam dunia. Sama ada di Asia, di Europe, di Timur Tengah dan sebagainya. Antara lain, yang pertama adalah pembuat mesin. Sebagai contohnya, kalau di negara-negara Asia seperti Jepun, Korea dan sebagainya, mungkin kita boleh temui mesin yang berkaitan dengan ataupun pembuatnya adalah Kawaguchi, Nissei, Sumitomo,
dan sebagainya. Begitu juga dengan para pengeluar di Europe. Kita ada Hubbard, kita ada Demay, kita ada Battlefield, kita ada Fanuc dan sebagainya. Okay. Tak ketinggalan juga di negara-negara Asia kita seperti China, Hong Kong dan sebagainya. Masih ada lagi, banyak lagi pengeluar-pengeluar mesin berkaitan dengan emission modeling. Okay, perkara yang kedua yang saya sentuhkan kat sini adalah berkaitan dengan driver system. Ini juga adalah antara perkara yang kita boleh namakan untuk membuat pengelasan pada suatu mesin tersebut. Mana driver system pada injection molding kita boleh bahagikan kepada 3 jenis. Okey, yang pertamanya adalah driver system jenis fully hydraulic, di mana keseluruhan sistem untuk menggerakkan komponen-komponen pada mesin tersebut adalah menggunakan kuasa hidrolik sepenuhnya. Okay. Yang kedua, driver system yang ada adalah jenis fully electric, di mana keseluruhan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan, untuk menjanakan pergerakan pada mesin itu adalah menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya melalui pergerakan servo motor. Okay, dan yang ketiga, jenis yang ketiga adalah jenis hybrid, di mana mesin jenis hybrid, driver system jenis hybrid ini dia menggabungkan kedua-dua jenis driver system yang tadi, iaitu jenis hidrolik dan elektrik, di mana pada satu mesin yang menggunakan sistem driver system jenis hybrid, dia merangkumi kedua-dua sistem pemacu yang ada pada mesin, iaitu dia mempunyai sistem pemacu jenis hidrolik dan juga sistem pemacu jenis elektrik. Sebab itu kita namakan sebagai hybrid, iaitu gabungan antara kedua-duanya. Okay, ini adalah driver system yang saya sebutkan tadi, mana kita ada 3 driver system. Yang pertama adalah fully electric, fully hidrolik dan juga hybrid. Itu merupakan gabungan di antara sistem pemacu jenis elektrik dan juga jenis hidrolik. Okey, yang ketiga kita akan tengok sedikit berkaitan dengan mission safety. Okey, mission safety ataupun keselamatan, utamanya di industri sangat-sangatlah penting, kerana ia boleh melibatkan kehilangan nyawa, kemalangan, kecederaan, kehilangan anggota badan dan sebagainya. Mungkin para pelajar pernah ataupun baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita tentang baru-baru ini berlaku satu kemalangan yang tragis, di mana melibatkan kematian orang pekerja di industri plastik, mana yang melibatkan pada mungkin kelalaian pada pematuhan SOP keselamatan pada mesin tersebut lah, pada proses penghasilan produk tersebut. Kita akan tengok sedikit berkaitan dengan safety. Berapa komponen yang terdapat pada mesin injection molding berkaitan dengan safety, supaya nanti kita akan tengok secara ringkas lah. Nanti mungkin di dalam bengkel atau dalam amali di bengkel kita akan tengok dengan lebih lanjut lah, setiap satu peralatan keselamatan yang terdapat pada mesin dan juga fungsi-fungsinya. Okey, secara umumnya pada mesin pengancanan suntikan terdapat 6 safety device atau peralatan keselamatan yang terdapat pada mesin sesuatu mesin injection molding, di mana ke-6-6nya berfungsi secara serentak lah. Dan antara lain yang saya boleh sebutkan kat sini adalah seperti mana yang tertera dalam slide. Yang pertamanya adalah safety door ataupun keselamatan, sistem keselamatan pada pintu. Pintu merupakan alat keselamatan di mana sekiranya pintu dibuka semasa proses berjalan,
Jadi pergerakan-pergerakan yang berlaku pada masa tersebut akan terhenti dengan sendirinya. Itu adalah fungsi safety door yang terdapat pada suatu mesin. Yang kedua adalah emergency stop button, di mana emergency stop button ni adalah berfungsi untuk menghentikan ini adalah emergency stop button, mana fungsinya adalah untuk mematikan operasi pam ataupun operasi motor pada mesin tersebut lah. Sekiranya emergency stop button ni kita tekan, secara automatiknya keseluruhan operasi, pergerakan dan sebagainya akan terhenti dengan sendirinya. Itu adalah safety device yang kedua. Safety device yang ketiga adalah push cover, di mana ditempatkan di bahagian depan, berhampiran dengan barrel. Di sini ada barrel, dan dalam barrel tu ada skru yang macam ni, dan fungsi dia adalah untuk menghalang sekiranya pintu push cover ini terbuka semasa proses suntikan berlaku. Sekiranya terbuka saja, proses suntikan tersebut akan berhenti dengan serta-merta. Ini adalah untuk mengelakkan daripada percikan material ataupun leburan material yang keluar daripada barrel terpercik dan mengenai seorang pekerja yang melakukan operasi tersebut lah. Dan ini adalah untuk keselamatan dari segi untuk mengelakkan terkena leburan panas yang terpercik daripada proses suntikan yang berlaku. Yang seterusnya adalah barrel cover. Barrel cover ni adalah untuk melindungi bahagian barrel, mana bahagian barrel kat sini adalah bahagian barrel, kat sini bentuknya adalah panjang ke belakang, dan bahagian barrel ni terdapat sistem pemanas pada bahagian barrel ni. Jadi sistem pemanas macam saya ceritakan awal tadi, mungkin pada barrel ni boleh mencapai melebihi daripada 300 degree Celsius suhunya. Jadi bayangkanlah sekiranya kita tersentuh bahagian barrel tanpa pelindung, tanpa barrel, tanpa cover, apa jadi pada kita. Ini akan memberi kecederaan pada bahagian kulit kita lah, bahagian tempat yang kita sentuh tersebut lah. Seterusnya adalah yang kelima. Yang kelima ni adalah mechanical safety bar. Di mana mechanical safety bar ni terdapat di bahagian atas ataupun di bahagian bawah pada pintu keselamatan. Ini mengikut mesin masing-masing lah, manufacturer mesin masing-masing lah. Mungkin dia ada manufacturer yang meletakkan di atas, ada manufacturer yang meletakkan di bawah. Tapi walau bagaimanapun fungsinya tetap sama, adalah untuk menghalang proses acuan untuk close ataupun untuk tutup gerakan acuan daripada belakang ke hadapan. Sekiranya pintu terbuka, dengan automatiknya pergerakan acuan untuk tutup akan terhenti. Ini kenapa perlu ada mechanical safety bar kat sini sedangkan kita dah ada safety door. Ini adalah penting sebenarnya sekiranya berlaku kegagalan dari segi fungsi pada bahagian sensor ataupun limit switch pada safety door yang menggunakan sistem elektronik dan electrical pada safety door. Sekiranya gagal, safety door gagal berfungsi, mungkin kerosakan pada alat sensor, limit switch dan saya sebutkan tadi itu. Tetapi kita masih boleh berharap kepada mechanical safety bar pada tempat yang saya nyatakan tadilah. Jadi ini masih boleh berfungsi untuk menghalang daripada mode tutup. Ini untuk mengelakkan daripada berlakunya pengapitan yang kuat, mungkin terkena anggota badan kita dan sebagainya. Ini amat penting. Ini adalah 5 safety yang kita nampak dalam slide, dan satu lagi yang saya tak
masukkan kat sini adalah satu safety lagi yang kita panggil sebagai yang kita panggilkan sebagai cold start prevention, ataupun satu mekanisme untuk menghalang proses putaran skru ataupun pergerakan skru sekiranya leburan di dalam barrel, leburan material plastik panas di dalam barrel tidak mencapai tahap suhu yang kita laraskan. Okay, itu sebab sikit berkaitan dengan safety. Kita balik semula kepada slide yang saya letakkan di sini, di mana secara ringkas suatu mesin injection molding kita boleh bagikan kepada 4 unit utama. Mesin pengintanan suntikan kita boleh bagi kepada 4 unit utama, iaitu unit pengapitan, unit suntikan, unit kawalan dan juga unit acuan. Okay, para pelajar, kita akan buat macam ini mungkin tahu secara ringkas dulu berkaitan dengan keempat-empat komponen ataupun keempat-empat bahagian unit pada mesin ini, dan nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi komponen-komponen yang terdapat kepada setiap unit tersebut. Mungkin kita ada secara ringkasnya, kita ada clamping tarnish, kita akan move clamp type, kita ada clamping type, type by usage pada bahagian clamping unit, kita ada screw, hopper, nozzle, barrel. Pada injection unit kita ada clamping, kita ada type by usage dan sebagainya. Ini untuk mengawal keseluruhan bahagian ni. Kita ada unit kawalan, dan juga pada bahagian acuan kita akan sentuh dengan lanjut di dalam M yang seterusnya, iaitu mold ataupun acuan. Okay, sebelum kita akhiri kuliah kita pada hari ini, saya akan sentuh lagi serba sikit berkaitan dengan support equipment ataupun peralatan sokongan pada mesin. Untuk menjalankan operasi mesin injection molding perlu ada peralatan sokongan tersebut yang saya nyatakan kat sini, di mana ada setengah peralatan tu peralatan yang wajib ada, dan ada setengah peralatan tu peralatan yang tidak diwajibkan. Ada peralatan tersebut kita boleh jalan, dan dalam keadaan peralatan tersebut pun kita boleh jalan operasi peracunan suntikan. Okay. Salah satunya adalah mold temperature controller atau singkatannya MTC, mold temperature controller. Okay. Peralatan yang kita gunakan untuk mengawal suhu pada acuan. Okay. Dan satu lagi peralatan yang kita gunakan untuk mengawal suhu pada acuan adalah chiller. Cuma perbezaan di antara kedua-dua peralatan ini adalah, kalau untuk MTC kita boleh laraskan suhu pada acuan nilai yang tinggi, iaitu panas. Mungkin boleh mencapai, kalau jenis menggunakan jenis medium air, boleh mencapai hingga 90 degree Celsius. Mana yang menggunakan medium minyak sebagai benda alir dalam untuk memanaskan acuan tersebut, kita boleh mencapai suhu peranasan sehingga 100 lebih. Okay. Tetapi untuk chiller, suhu yang kita laraskan untuk chiller adalah suhu yang rendah. Mungkin boleh mencapai di bawah daripada suhu bilik. Mungkin boleh mencapai negatif 15, negatif 10 dan sebagainya. Okay, kemudian untuk seterusnya adalah crusher, suatu peralatan yang kita gunakan untuk menghancurkan lebihan material ataupun bahan buangan yang terhasil daripada proses. Begitu juga kita ada robotik. Robotik ini adalah suatu peralatan sokongan yang tidak diwajibkan ada. Okay, sekiranya robotik ada, ini akan memudahkan kerja, dan sekiranya tanpa robotik kita juga boleh menggunakan tenaga operator atau tenaga pekerja untuk melengkapkan proses operasi suatu penghasilan produk. Seterusnya adalah dryer, mana kegunaan dryer ni adalah untuk menyejukkan
untuk memanaskan, mengeringkan lembapan di dalam material plastik. Dan antara peralatan sokongan yang paling penting sekali kat sini adalah cooling tower. Cooling tower diwajibkan ada. Okey, sekiranya tidak ada cooling tower, kita tak boleh nak menjalankan operasi pengacuanan suntikan ataupun apa-apa mesin pengacuanan yang lain. Okay, jadi cooling tower ni adalah untuk membekalkan sistem penyejukan pada mesin. Di mana pada mesin kita terdapat 3 tempat utama yang memerlukan sistem penyejukan, okay, iaitu pada bahagian acuan, pada bahagian fitrut di bawah rupa, okay, dan pada penyejukan minyak hidrolik atau kita panggil sebagai heat exchanger. Okay, di mana kesemua perkara yang saya nyatakan tersebut kita akan tengok dengan lebih lanjut di dalam kuliah kita yang akan datang. Jadi setakat ni saya harapkan para pelajar dapat memahami ataupun membuka minda masing-masing untuk mengenali apa itu teknologi plastik dan apa itu operasi pengacuanan suntikan. Jadi untuk kelas ataupun untuk kuliah kita yang pertama ni, saya rasa sangga setakat ini saja. Okay. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, okay, anda semua atau para pelajar semua boleh menghubungi saya di talian 019 457 2394. Okay, sama melalui panggilan ataupun WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah saya akan cuba bagi penerangan lanjut supaya para pelajar semua boleh faham. Jadi sehingga setakat ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.